Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam Agenda Awani. Saya Nazri Kahar. Kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur untuk Agenda Awani pada malam ini. Beberapa hari lalu, Jabatan Statistik Negara sudah pun mengumumkan kadar ataupun berkaitan pengangguran di negara kita. Angka yang diberikan agak menggerunkan juga, tetapi ia tidak mustahil kerana ia sudah pun kita sedia maklum apa yang berlaku sepanjang pandemik COVID-19 ini dan dicerap oleh Jabatan Statistik Negara pada Mac 2020, iaitu sekitar 611,000 orang akan menjadi penganggur, meningkat 17.1% berbanding 521,000 pada angka Mac 2019. Ini menyebabkan kadar pengangguran di negara kita yang direkodkan pada kadar 3.9%. Walaupun demikian, ada beberapa angka-angka yang dikongsikan juga oleh beberapa pemikir dan juga badan-badan ekonomi lain, lebih kurang sama ataupun ada peningkatan sedikit. Tetapi inilah hakikatnya yang dicerap oleh Jabatan Statistik Negara itu pada bulan Mac 2020. Kita tidak tahu bagaimana pula angka untuk April 2020. Pastinya akan terus meningkat melebihi angka 4% kadar pengangguran negara. Ini antara peratusan tertinggi sejak 10 tahun lalu, dan bagaimana negara kita perlu menghadapi kerana wabak COVID-19 ini akan berpanjangan, mungkin 12 bulan, mungkin 24 bulan, mungkin lebih dari itu, dan ada sektor-sektor yang pasti akan terkesan teruk dengan kesan pandemik COVID-19 ini. Pastinya angka pengangguran akan meningkat. Tetapi bagaimana sektor yang boleh dilipat gandakan untuk menampung kadar pengangguran dan juga pasaran buruh kita yang boleh mengisi kekosongan untuk sektor-sektor ekonomi yang boleh bangkit dan memberi pulangan yang cepat kepada negara kita. Jadi bersama saya di talian Skype pada malam ini yang berbahagia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, seorang pakar ekonomi kita dari Pensyarah Kanan Putra Business School. Assalamualaikum Dr. Razman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nazri. Dr. Razman, dari angka yang dinyatakan oleh Jabatan Statistik beberapa hari lalu, saya rasa tidak payah ataupun tidak sukar untuk kita memahami. Ini bukan rocket science. Maksudnya apa yang kita lalui sekarang sejak 6 minggu, 7 minggu PKP dan sekarang dalam era PKP bersyarat ini, pastinya situasi pengangguran pasaran buruh kita akan berhadapan kesukaran, dan itu dinyatakan dengan angka sekali oleh Jabatan Statistik negara kita. Jadi mungkin respon awal Dr. Razman tentang kadar 3.9% ini. Ya, mungkin saya boleh tambah lagi beberapa statistik terhadap kadar pengangguran ini kalau kita bandingkan dengan krisis-krisis kewangan yang kita pernah hadapi sebelum ini pada tahun 1997-98, krisis kewangan Asia. Pada tahun 1999, iaitu setahun selepas krisis kewangan berlangsung, kadar pengangguran meningkat sehingga 3.43%. Dan kalau kita rujuk kepada subprime mortgage crisis di US yang berlaku pada tahun 2008, setahun selepas itu, 2009, kadar pengangguran di negara kita naik sehingga 3.69 hingga 3.7%. Dan sekarang 3.9% merupakan kadar yang memang tertinggi sejak beberapa tahun yang lepas. Dan ini juga seperti yang Nazri cakap tadi, belum lagi mengambil kira kadar pengangguran pada bulan April, Mei dan bulan seterusnya iaitu Jun. Kerana apa yang saya dapati ialah banyak perniagaan ataupun syarikat sebenarnya mereka masih lagi meneliti prestasi perniagaan mereka pada bulan Mei ini, dan jika ianya tidak memberansangkan, mereka akan mengambil keputusan untuk memberhentikan atau memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka bermula bulan Jun. Dan ada faktorlah kenapa mereka mahu membuat keputusan pada bulan Jun, kerana kita tahu pada hujung akhir bulan ini ramai rakyat yang akan merayakan Hari Raya Puasa, dan keputusan oleh syarikat itu biasanya mereka mahu buat selepas raya. Dan ini yang saya nampak akan berlaku pada beberapa bulan ini. Dan satu lagi statistik yang mungkin kita kena tahu juga, iaitu sama daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, daripada 15.23 juta individu yang bekerja, 2.81 juta, hampir 3 juta adalah peniaga kecil, usahawan yang mendapat gaji harian. Dan mereka ni adalah golongan yang paling mudah terkesan oleh PKP, dan statistik menunjukkan pada bulan Mac ini berlaku
peningkatan drastik individu yang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu, iaitu daripada 366,300 individu pada bulan Februari kepada 1.12 juta pada bulan Mac. Dan satu lagi petanda yang kita harus sedar, iaitu bukan sahaja kadar pengangguran meningkat, tetapi ramai pekerja sekarang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu. Jadi apa yang boleh kita jangkakan situasi sebegini, terutamanya dari aspek bagaimana kerajaan melakukan mitigasi, kerana kerajaan sudah pun melakukan begitu banyak pengumuman dalam menangani COVID-19, iaitu stimulus package kita dan juga rancangan kepada sektor tertentu seperti IKS dan seumpamanya. Adakah kerajaan mampu lagi memberikan bantuan, melakukan menambah stimulus ekonomi, ataupun bagaimana untuk memastikan kita dapat mengurangkan impak pengangguran? Ya, kita sudah akui ini sedang berlaku dan akan terus berlaku, tetapi pastinya dalam situasi sebegini majikan tidak banyak ada pilihan. Yang ada adalah bantuan daripada pihak kerajaan ataupun bantuan-bantuan yang mungkin boleh melegakan sedikit dan mengurangkan birokrasi mereka, dan mereka boleh beroperasi seperti sedia kala dalam masa yang sama dapat mengekalkan pekerja mereka. Ya, pemberian ataupun pelaksanaan pakej rancangan ekonomi seperti prihatin itu memang amat dialu-alukan. Kalau kita lihat subsidi upah yang diberikan RM600 kepada majikan untuk diberikan kepada pekerja mereka itu amat membantu, dan kita tahu juga ada bantuan prihatin, bantuan sara hidup untuk individu yang terjejas, dan juga seperti pengumuman baru-baru ini, iaitu moratorium yang diberikan kepada individu dan PKS yang terjejas, membolehkan mereka tidak perlu membayar komitmen pinjaman bank selama 6 bulan. Dan ini semua adalah perlu, kerana bagi mereka yang terjejas ini, mereka tiada pendapatan atau pendapatan kurang, dan apa sahaja simpanan yang ada sekarang hanya digunakan untuk keperluan seharian, keperluan yang basic ataupun asas. Dan sudah tentu semua ini diberi dalam kadar sekarang hingga 6 bulan, tetapi apakah yang akan berlaku selepas 6 bulan nanti? Apa yang saya lihat ialah selepas ini memang kerajaan sebenarnya memang kena turun padang untuk meneliti di manakah sektor yang betul-betul terjejas dengan teruk, golongan manakah yang memang amat betul memerlukan bantuan, dan jika perlu melancarkan satu lagi pakej rancangan ekonomi sebelum tempoh 6 bulan ini berakhir. Kita masih lagi ada kapasiti untuk mengeluarkan lagi dana untuk melaksanakan satu lagi pakej. Tetapi yang penting ialah ini mesti bersasar supaya mereka yang benar-benar terjejas sahaja akan mendapat bantuan ini. Kerana kita pun lihat bantuan sudah diberi bermula bulan lepas, tetapi ada di media sosial yang menunjukkan ada yang tak dapat, ada yang tidak layak dan sebagainya. Dan inilah yang harus difokuskan, tumpukan oleh kerajaan untuk memastikan mereka yang benar-benar terjejas, mereka juga akan mendapat bantuan. Pada pengamatan Dr. Razman, sektor mana yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan yang paling terjejas kerana ekonomi sudah dibenarkan yang diumumkan oleh pihak kerajaan dalam era PKP bersyarat ini, tetapi banyak sektor juga yang belum boleh beroperasi sepenuhnya kerana ada social distancing, isu supply chain dari peringkat global, urusan di pelabuhan, pintu masuk utama kita masih tidak boleh dibuka kerana untuk mengekang COVID-19. Pada pandangan Dr. Razman, sektor mana yang benar-benar perlu perhatian dan perlu diberi tumpuan untuk memberikan mengurangkan kesan impak pengangguran dalam sektor ini? Ya, sebelum wabak COVID-19 ini berlaku di negara kita pun, kita telah lihat ada beberapa sektor industri yang memang terkesan. Negara kita penyumbang besar adalah daripada sektor perkhidmatan, dan sektor perkhidmatan yang betul-betul terkesan adalah daripada sektor hospitality ataupun pelancongan. Kita lihat hotel, restoran, operator pelancongan dan sebagainya, mereka adalah yang pertama terjejas akibat krisis kesihatan COVID-19 ini. Dan selain daripada itu, sektor manufacturing ataupun perkilangan juga terjejas sama, dan ianya terjejas disebabkan oleh rantaian bekalan itu, iaitu logistik. Kerana walaupun kita ada kapasiti untuk mengeluarkan barangan, kita tidak ada
pembeli yang mahu membeli kerana seluruh dunia lebih kurang dalam lockdown selama 2-3 bulan ini. Dan selain daripada itu, perkilang kita juga banyak memerlukan bahan mentah, dan bahan mentah ini tidak semestinya datang daripada negara kita, dan mereka mengalami kekurangan bahan mentah dan mereka terjejas dari segi pembuatan. Dan kalau kita lihat juga antara sektor yang terjejas disebabkan rantai berkelan ini sebenarnya satu sektor yang walaupun sumbangannya dari segi nilai kurang, tetapi sebenarnya amat penting untuk kita, iaitu pertanian. Dari segi keselamatan makanan itu, banyak kita lihat petani peladang yang tidak mampu ataupun tidak dapat menjual hasil tuaian mereka kerana kegagalan ataupun orang kata collapse of supply chain tu. Tidak ada orang yang boleh mengambil barang tuaian mereka untuk dipasarkan kepada pengguna. Dan ini kita bercakap tentang sektor iaitu yang terjejas. Yeah. Tetapi kalau kita lihat dari segi penganggur, siapa yang sebenarnya menganggur ini? Kalau kita lihat sepertiga daripada yang menganggur ini sebenarnya siswazah. Dan ramai dalam kalangan siswazah menganggur ini adalah anak-anak yang menjadi harapan keluarga masing-masing dan tergolong dalam kumpulan isi rumah terendah iaitu B40. Dan kajian ada menunjukkan bahawa pengangguran di kalangan anak-anak yang keluarga berpendapatan rendah ini adalah lebih tinggi daripada mereka yang berpendapatan tinggi seperti M40 dan juga B20. Dan ini kita bercakap tentang mereka yang baru berlepasan universiti ataupun pengajian tinggi. Tetapi kalau kita rujuk balik kepada statistik peningkatan pengangguran ini, mereka yang telah bekerja tetapi hilang pekerjaan, mereka ini ada banyak komitmen keluarga, komitmen kepada pembayaran institusi kepada kewangan, dan jika mereka tidak dapat kembali kerja mereka, ia akan mengakibatkan kesarantaian kepada sektor lain seperti institusi kewangan, iaitu non-performing loan ataupun ramai orang yang tidak mampu membayar pinjaman, mungkin rumah akan terpaksa digadaikan. Kita pun telah lihat insiden ataupun permahatian bahawa ramai orang telah berpusu-pusu kepada pajak gadai. Jadi ini yang saya harap kerajaan dapat perhatikan bahawa ada beberapa sektor industri yang perlu diberi perhatian dan juga ada beberapa kategori penganggur yang perlu diberi fokus supaya kesan impak terhadap sosial ekonomi itu dapat dibendung untuk daripada menjadi lebih teruk selepas ini. Okey, kalau itu ceritanya Dr. Razman, pastinya keperluan untuk kita melihat kelompok yang vulnerable ini pastinya lebih ramai. Kalau kita selama ini hanya menumpukan pada senarai dalam e-kasih, asnaf zakat dan sebagainya, dan pastinya kelompok B40 inilah yang penerima ataupun beneficiaries setiap bantuan kerajaan, dan kita tahu BPN sekarang pun sudah menghampiri 10 juta yang memohonnya, kerana kita sedia maklum mereka yang bekerja mereka mungkin tidak menerima upah. Kalau mereka bekerja sendiri, mampu perniagaan mereka tidak dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana kita dapat mengukur tahap kemiskinan dalam konteks normal baru ini untuk memastikan, kerana BPN tidak boleh bertahan lama, ini sebagai satu instrumen sementara, tetapi selepas 6 bulan, selepas 4 bulan, selepas 8 bulan akan datang, boleh kita bayangkan di mana mereka akan mendapatkan bantuan, Dr. Razman? Ya, kita tidak boleh hanya memfokuskan semata-mata kepada golongan B40 sahaja. Kerana kalau kita lihat bahawa pendapatan golongan B40 ini, kalau kita buat purata pendapatan B40 ini ialah 2,848. Tapi kalau kita lihat purata perbelanjaan isi rumah seluruh Malaysia ni lebih kurang RM4,000. Kalau di Kuala Lumpur 6,200, kalau di Selangor 5,100. Dan kalau kita tengok purata pendapatan isi rumah lebih kurang 6,900, tetapi separuh daripada isi rumah di seluruh Malaysia ni mempunyai pendapatan kurang daripada 5,000. Kalau kita lihat jika mereka hilang pendapatan 5,000 ini, bagaimana mereka mahu menampung perbelanjaan bulanan isi rumah mereka, terutama yang duduk di Selangor dan di Kuala Lumpur. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat ramai yang memohon untuk bantuan prihatin ini adalah sebenarnya bukan sahaja golongan B40, tetapi golongan M40 yang duduk di sekitar di bandar besar seperti Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya.
kerana kos perbelanjaan mereka memang tinggi, dan apabila mereka hilang punca pendapatan atau pendapatan menjadi kurang, mereka sebenarnya menjadi seperti golongan B40 juga. Mereka tidak mempunyai simpanan yang cukup, dan mereka mula terpaksa menjual aset mereka untuk memastikan perbelanjaan bulanan mereka itu dapat ditampung. Bagi rakan-rakan NGO kita dan juga mungkin di kalangan agensi kerajaan yang mengagihkan bantuan sara hidup di lapangan ketika ini dan sepanjang bulan lalu, sepanjang bulan Mac dan juga April ini, kita lihat kadang-kala cerita yang mereka kongsikan dengan kami di Esrawani dan juga rakan wartawan saya, mereka terperanjat apabila rumah di rumah taman perumahan, rumah teres ataupun rumah bertingkat ada 2-3 buah kereta, tetapi mereka melihat bantuan diagihkan kepada kelompok-kelompok yang miskin, tetapi mereka datang juga menghampiri NGO kita, tolonglah saya tidak bekerja dah hampir 2 bulan, tiada pendapatan langsung. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana terdesaknya masyarakat ketika ini. Pastinya ada cara tertentu, Dr. Razman, dari sudut ekonominya untuk kita melakukan model baru untuk kita mengenal pasti kelompok-kelompok yang sudah pun jatuh ini daripada M40 ataupun isi rumah yang tinggi sebelum ini mungkin sudah pun hilang separuh ataupun hilang 3 suku ataupun hilang terus, supaya kita ada data yang tepat. Pada pandangan Dr. Razman. Ya, memang kita perlukan model baru. Kita harus mencuba sesuatu di luar kotak. Okey, satu lagi statistik yang mungkin saya boleh kongsikan ialah pekerja berkemahiran tinggi terdiri daripada 24% saja. Satu suku daripada pekerja kita sebenarnya adalah pekerja berkemahiran tinggi. Tetapi yang kemahiran sederhana ni merangkumi 61% dan selebihnya adalah kemahiran rendah lah, iaitu lebih kurang 14.6%. Dan kalau kita lihat mereka yang berkemahiran tinggi ini, gaji mereka purata bagi gaji pengurus profesional lebih kurang 7,200. Tapi kalau yang berkemahiran sederhana ni seperti gaji juruteknik, gaji 3,800. Dan kalau kita lihat yang kerja serani pula gaji purata 1,900, kurang daripada 2,000. Pendek kata, lagi tinggi kemahiran, lagi tinggi gaji, dan kenaikan tahunan pun sebenarnya lagi tinggi untuk golongan profesional ataupun kemahiran tinggi. Oleh sebab itu, kita kena pastikan bahawa kita perbanyakkan lagi pekerja berkemahiran tinggi ini dengan seperti yang kita tahulah di era revolusi industri 4.0 ini, kita kena fokuskan kepada benda-benda yang memang penting seperti artificial intelligence, data mining, robotik dan sebagainya. Namun, bukan semua boleh belajar benda-benda yang baru macam ni. Oleh itu, kebergantungan kita kepada kerja-kerja yang berkemahiran rendah ini mungkin kita boleh gantikan dengan otomasi supaya semua dapat naik taraf pergi kepada kemahiran sederhana. Okey, ini sesuatu yang memang dah ramai ceritakan. Tetapi satu yang saya ingat model baru yang kita boleh lihat ialah kenapa majikan masih lagi membayar pekerja dengan gaji rendah. Kita tahu harga rumah kita naik tapi gaji tak naik. Sebab utama kenapa majikan terpaksa membayar gaji yang rendah ini sebenarnya ialah komitmen kewangan. Kita lihat banyak syarikat yang banyak berhutang dan terkesan akibat krisis ini, dan mereka kena bayar komitmen hutang itu. Disebabkan itu mereka tidak mampu membayar pekerja dengan gaji yang lebih tinggi. Di sini saya lihat ada satu contoh model yang kita boleh gunakan, iaitu dipanggil sovereign bank, iaitu perbankan awam yang sedang dicanangkan di beberapa negara, iaitu kerajaan mewujudkan satu bank yang memberi pinjaman kepada peniaga, tetapi tiada charge tambahan ataupun faedah dikenakan, supaya kalau perniagaan meminjam 1 juta, bayar 1 juta.
Cuma syaratnya ialah untuk mendapatkan pinjaman ini ialah mereka harus menggaji pekerja. Maknanya pinjaman itu bukan digunakan untuk membayar hutang. Pinjaman itu digunakan untuk membesarkan lagi perniagaan. Bila nak besarkan perniagaan, kena cari pekerja. Jadi syarat untuk dapat pinjaman seperti ini kena menggaji pekerja. Jika kita buat model macam ni, dengan mudahnya kita berjaya mengurangkan kadar pengangguran, kita dapat memastikan seseorang kita dapat mendapat gaji yang lebih tinggi, perniagaan tidak ada komitmen hutang yang tinggi, dan krisis seperti ini mampu ditangani selepas ini. Tetapi ini memerlukan kerjasama daripada Bank Negara Malaysia untuk meneliti model dipanggil sovereign bank ataupun perbankan awam ini untuk menjadikan ia sebagai satu realiti. Okey, pastinya ketika ini majikan melihat peluang mendapatkan bantuan daripada kerajaan itu adalah sumber utama mereka. Antara yang model yang dicadangkan oleh Dr. Razman tadi iaitu sovereign bank. Tetapi pastinya ada keterbatasan kerajaan dengan fiskalnya, dengan jumlah hutangnya dan sebagainya. Walaupun ada ruang-ruang lagi yang seperti mana Dr. Razman katakan tadi, boleh dibelanjakan untuk membantu ketika waktu krisis ini. Tetapi inilah masanya juga bagaimana kita ingin melihat antara kerajaan dan juga pihak majikan iaitu pihak swasta ataupun korporat perlu berganding bahu untuk mewujudkan satu model baru yang mungkin tidak pernah dilakukan, boleh dilaksanakan pasca COVID ini untuk memastikan kita dapat mengurangkan kes pengangguran selepas ini. Pandangan Dr. Razman. Ya, memang betul. Sebab kalau kita lihat kenapa pengangguran ini berlaku, disebabkan banyak faktor, mungkin mismatch daripada kepakaran dengan juga keperluan industri. Tetapi sebenarnya disebabkan juga oleh faktor iaitu peniaga ataupun syarikat mempunyai alternatif, iaitu mereka boleh mengambil pekerja asing yang memang gaji mereka lagi murah. Dan ini satu yang kita harus tangani juga sebenarnya. Bagaimana kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing kita. Jadi, adakah model tertentu yang Dr. Razman, kita dah cakap tentang mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing ini bukan baru, sudah lama. Tetapi seolah-olah ia menjadi satu retorik yang tidak pernah ada penyelesaiannya sehinggalah ke hari ini. Walaupun kita sedang bercakap IR 4.0 dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita dapat memberikan satu titik noktah ataupun memberikan satu tumpuan bahawa kelompok pekerja asing hanya dibenarkan untuk sektor tertentu saja, misalnya pembinaan, kerana memang memerlukan secara fizikal pekerja asing untuk merancangkan aktiviti sektor pembinaan. Tetapi sektor-sektor perkhidmatan, mengapa kita perlu menggajikan kalau kita ada anak tempatan yang ada kemahiran dalam bidang hospitality, dalam bidang perkhidmatan yang boleh dipenuhi oleh mereka. Jadi, mengapa kita perlu ada political will yang serius? Adakah Dr. Razman lihat ada keseriusan kita untuk menamatkan isu ini? Ya, ini adalah satu isu yang memang hangat sekarang. Walaupun kalau kita lihat, macam saya sebut tadi, jumlah pekerja di Malaysia dianggarkan kurang 15.32 juta. Dan data rasmi mengatakan kita ada 2.3 juta pekerja asing. Tetapi sebenarnya ramai yang merasakan bahawa ianya lebih tinggi daripada itu. Mungkin hingga ke 3-4 juta iaitu pendatang asing tanpa izin. Dan kita kena fahamlah kenapa isu ini masih lagi belum diselesaikan. Macam isu rokok. Apabila kerajaan menaikkan cukai excise hingga 37% pada tahun 2015, apa yang berlaku ialah lampakan rokok haram sehingga menghampiri 60% di pasaran kita, sampai syarikat pengeluar rokok kat Malaysia ni pun tutup kilang berpindah sebab tak boleh nak compete dengan rokok haram ni kan. Dan ini juga yang berlaku, iaitu kalau kita cuba tumpukan pada sektor tertentu, perketatkan lagi kawalan immigration dan sebagainya, insentif untuk majikan ejen mengambil masuk pendatang tanpa asing itu, pendatang tanpa izin itu memang tinggi kerana mereka ni murah, mereka boleh menjimatkan kos operasi perniagaan masing-masing. Jadi itu yang kita kena fokuskan, iaitu bagaimanakah kita dapat menaikkan gaji pekerja supaya orang tempatan akan sanggup bekerja di sektor-sektor yang sebelum ini hanya pendatang pekerja asing saja bekerja. Dan
bagaimana setengah-setengah sektor itu boleh dijadikan sebagai satu sektor yang bergantung sepenuhnya kepada proses automasi, mesin, teknologi dan sebagainya. Okey, satu approach atau pendekatan menggunakan teknologi untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual. Tetapi satu lagi approach ataupun angle ialah bagaimana gaji itu dapat dinaikkan. Dan bagaimana gaji ini dapat dinaikkan apabila kita pertama memfokuskan kepada kemahiran tinggi. Maknanya kalau kita ada mesin, kita perlukan mereka yang pandai mengendalikan mesin. Dan selain daripada itu, kita memastikan bahawa komitmen perniagaan itu selama ini kerana kebergantungan mereka kepada komitmen bank menyebabkan mereka terpaksa banyak faedah yang tinggi. Jadi kalau tiada lagi komitmen faedah terhadap pinjaman itu, mereka boleh menggunakan lebihan daripada itu untuk menaikkan gaji mereka. Jadi ini ada banyak angle ataupun approach yang kita boleh gunakan untuk memastikan bahawa majikan ini sanggup membayar gaji yang tinggi kepada pekerja tanpa merugikan mereka, dan pada yang sama wujudnya teknologi, mesin ataupun AI yang boleh menyebabkan tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada tenaga kerja manual untuk kerja-kerja yang orang kata apa 3D dirty, dangerous dan apa satu lagi tu? Saya pun lupa. Okey. Terima kasih Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Banyak perkara yang dapat dikongsikan. Menarik beberapa solusi, model-model ekonomi yang dapat mengurangkan impak pengangguran kepada sektor buruh kita ataupun sektor pekerjaan kita. Semoga pihak berkuasa dapat memberikan tumpuan apa yang kita bincangkan kerana mereka sedang melakukan pelan pemulihan ekonomi yang akan diumumkan pada akhir bulan Mei nanti. Terima kasih sekali lagi Dr. Ahmad Razman atas masa yang diberikan. Itu tadi Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarakanan Putra Business School dan juga pakar ekonomi kita. Sekian saja agenda awani pada malam ini kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.